Negara Brunei Darussalam mengambil maklum mengenai kerja-kerja meluas yang dilakukan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO di Pasifik Barat dalam membimbing dan menyediakan sokongan teknikal serta bantuan kepada negara-negara anggota serta sokongan WHO bagi negara Brunei Darussalam dalam tindak balas terhadap pandemik COVID-19. Negara juga akan terus berusaha mengukuhkan kerjasama yang sedia ada dengan pejabat serantau Pasifik Barat khususnya dalam memastikan pelaksanaan pelan tindakan serantau dan global serta kerja-kerja berterusan dalam memerangi COVID-19 serta respons terhadap kecemasan-kecemasan kesihatan awam. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan berucap demikian semasa menghadiri mesyuarat Jawatankuasa Serantau WHO bagi Pasifik Barat sesi ke-71 yang diadakan secara maya sejak 6 Oktober lalu sehingga hari ini. Para Menteri Kesihatan dan wakil dari 37 buah negara dan kawasan dalam kalangan rantau Pasifik Barat bersidang setiap tahun di mesyuarat Jawatankuasa Serantau bagi membincangkan keutamaan serta tindakan-tindakan yang akan memberi kesihatan yang lebih baik kepada para penduduk di rantau tersebut. Sidang kali ini yang diadakan secara maya buat pertama kali di bawah kepimpinan Dr. Takeshi Kasai, pengarah serantau. Sesi kali ini dipengerusikan oleh Menteri Kesihatan bagi pihak yang berhormat Pak Nyong Hu, Menteri Kesihatan dan Kebajikan Republik Korea yang akan bersara. Mesyuarat antara lain membincangkan mengenai hal-hal berkaitan penyakit yang boleh dicegah menggunakan vaksin dan imunisasi. Menteri Kesihatan mengongsikan pengalaman negara dalam mencapai liputan vaksinasi lebih 95% bagi 12 penyakit-penyakit yang boleh dicegah menggunakan vaksin dalam program memperluaskan imunisasi kebangsaan EPI yang akan diberikan secara percuma kepada kanak-kanak serta remaja bagi rakyat dan penduduk tetap. Justru negara mengulangi komitmennya untuk terus mengukuhkan usaha mengekalkan kejayaan EPI. Juga dibincangkan agenda meningkatkan akses universal terhadap pembedahan yang selamat dan berpatutan serta penuaan dan kesihatan yang mana ia bersesuaian dengan keadaan negara pada ketika ini mengalami perubahan demografik. Jawatankuasa Serantau juga membincangkan perkembangan pelbagai program serantau termasuk keselamatan kesihatan terutama mengenai rintangan anti-mikrob, penyakit-penyakit tidak berjangkit dan penuaan, perubahan iklim, alam sekitar dan kesihatan serta visi bagi masa hadapan. Mesyuarat juga mempertimbangkan serta melaksanakan resolusi mengenai penyakit-penyakit yang boleh dicegah oleh vaksin dan imunisasi, pembedahan yang selamat dan berpatutan serta penuaan dan kesihatan. Menteri Kesihatan juga berpeluang mengadakan mesyuarat dua hala dengan Tuan Gan Kim Yong, Menteri Kesihatan Singapura. Semasa mesyuarat tersebut, kedua-dua menteri berkongsi pengalaman dalam menangani dan mengurus pandemik COVID-19 serta isu-isu vaksin COVID-19. Kedua-dua menteri juga bersetuju untuk mengukuhkan lagi serta bekerjasama rapat dalam kerjasama kesihatan di antara kedua-dua negara. Juga hadir Dr. Awang Haji Zulaidi bin Haji Abdul Latif, Timbalan Setiausaha Tetap Profesional Kementerian Kesihatan. Negara Brunei Darussalam kini dalam usaha ke arah memastikan ruang siber yang lebih selamat. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Peneranggaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, mengongsikan perkara tersebut semasa menghadiri Minggu Siber Antarabangsa Singapura SICW 2020 dan persidangan Menteri-Menteri ASEAN mengenai keselamatan siber kali kelima AMCC yang diadakan secara persidangan video pada 6 hingga 8 Oktober 2020. Pada seksi ini, Yang Berhormat menjelaskan perspektif tersebut termasuk keperluan bagi pendekatan yang bersepadu dalam menangani aspek yang berkait rapat dengan keselamatan siber iaitu aspek teknologi, orang ramai dan proses. Yang Berhormat juga mengongsikan perkembangan lanskap keselamatan siber di negara ini termasuk mengukuhkan penyelarasan dan tadbir urus dalam keselamatan siber di peringkat nasional dengan pembentukan satu komiti di peringkat kebangsaan iaitu Jawatankuasa Kebangsaan Keselamatan Siber dan Penubuhan Cyber Security Brunei CSB sebagai agensi kebangsaan keselamatan siber negara Brunei Darussalam. Dengan tema kerjasama dalam masa depan pasca COVID, SICW 2020 diikuti dengan sesi perbincangan di peringkat menteri. Yang Berhormat bersama-sama menteri yang lain membincangkan mengenai merancang norma baharu pasca COVID-19
ancaman kepada perdamaian dan sekuriti antarabangsa di ruang siber. Sementara itu, persidangan AMCC menjadi dialog di antara menteri-menteri yang bertanggungjawab ke atas ICT dan keselamatan siber ASEAN untuk membincangkan isu-isu utama dan untuk lebih memudah cara kerjasama ASEAN dalam keselamatan siber. Persidangan tersebut mengambil maklum akan perkembangan dalam penyediaan pelan tindakan jangka masa panjang bagi norma-norma sikap negara yang bertanggungjawab dalam ruang siber. Perkara tersebut akan diperincikan lagi oleh komiti yang baru ditubuhkan iaitu Jawatan Kuasa Penyelarasan Siber Security ASEAN. Persidangan juga mengambil maklum akan kepentingan perlindungan infrastruktur maklumat kritikal dari ancaman siber bagi memastikan ruang siber serantau yang lebih selamat dan terjamin. Sesi penutupan bagi perbincangan peringkat menteri mengetengahkan isu mengenai penyelesaian kepada norma baharu iaitu inovasi, peluang dan kerjasama. Dalam perbincangannya, para panel dan penceramah menekankan kepentingan bagi kerajaan dan penyedia teknologi untuk bekerjasama dengan berdasarkan kepada prinsip yang diterjemahkan menjadi tindakan praktikal terutama dalam menangani pandemik COVID-19. Minggu Siber Antarabangsa Singapura 2020 merupakan wadah bagi para penggubal jasa serantau dan antarabangsa, peneraju industri, pakar dan akademia untuk saling melibatkan diri dalam dialog mengenai ruang siber yang dipercayai selamat dan terjamin terutama sekali dalam keadaan pandemik COVID-19 ketika ini. Juga hadir Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, Awang Haji Hairul Muhammad Daud bin Haji Abdul Karim, Timbalan Setiausaha Tetap Infokomunikasi dan Awang Syamsul Bahri bin Haji Khamis, Pesuruhjaya Interim Cyber Security Brunei CSB. Perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Tidak ada kes baru dicatatkan hari ini. Dalam siaran akhbar, Kementerian Kesihatan juga memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan kekal 146 kes dengan kes yang sembuh seramai 143 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020 iaitu 156 hari yang lalu. Jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan ialah sebanyak 5 kes. 332 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori manakala seramai 6,740 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac tahun ini. Dalam pada itu, 218 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan dalam tempoh 24 jam menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 61,809. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian seperti yang tertera. Doa merupakan antara sebab yang boleh menyelamatkan seseorang itu dari azab api neraka. Itu antara pengisian khutbah Jumaat hari ini. Teruskan bersama berita perdana. Sejak Januari hingga September 2020, seramai 293 orang telah memeluk agama Islam di seluruh negara. Petang tadi, seorang lelaki puak dusun juga memilih agama Islam sebagai pegangan hidup dan melafazkan 2 kalimah syahadah pada majlis pengislaman yang diadakan di Surau Polis Kawalan Diraja Istana Nurul Iman, Kampung Kiarong. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadir Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei. Awang Ruzaini bin Imak, 30 tahun, kini dikenali sebagai Muhammad Ruzaini bin Abdullah Imak. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah diikuti dengan lafaz 2 kalimah syahadah di hadapan pegawai-pegawai dari bahagian pengembangan dakwah pengislaman Pusat Dakwah Islamiah. Juga hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah.
Lebih 75 orang pelatih program pembangunan belia tahun 2020 terdiri daripada 37 orang lelaki dan 41 orang perempuan yang menamatkan kursus di Pusat Pembangunan Belia diraikan dalam Majlis Khatam Al-Quran. Majlis berlangsung pagi tadi di pusat berkenaan. Hadir Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Kolonel Besara Pengiran Haji Maidin bin Pengiran Haji Said, Timbalan Setiausaha Tetap Kebeliaan dan Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dan Dayang Fauziah binti Haji Muhammad Saleh, Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Belia. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai dan disusuli dengan bacaan surah Ad-Duha hingga surah An-Nas. Majlis Khatam tersebut merupakan aktiviti tahunan Unit Kerohanian dan Keagamaan di bawah Unit Program Pembangunan Diri Pusat Pembangunan Belia. Umat Islam dianjurkan untuk sentiasa merafakkan doa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan antara sebab yang boleh menyelamatkan seseorang itu dan terlindung dari azab api neraka. Adapun antara doa yang boleh diamalkan bagi memohon perlindungan dari neraka itu ialah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibaca ketika tasyahud akhir sebelum salam. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini yang membawa tajuk menjauhkan diri daripada neraka. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu-batu berhala. Akan tetapi ada beberapa golongan yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Hal ini ada dijelaskan dan disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai 4 golongan yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mahukah kamu aku tunjukkan orang yang haram baginya tersentuh api neraka? Para sahabat berkata, Mahu wahai Rasulullah. Baginda menjawab, Kullu hayyinin layyinin qaribin sahlin. Rawahu Imam Ibnu Hibban. Adapun yang dimaksudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah pertama, hayyin, iaitu orang yang memiliki ketenangan, tidak mudah marah, penuh pertimbangan dalam setiap keputusan yang diambilnya, dan tidak suka memaki akan kekurangan dan keburukan orang lain. Kedua, layyin, iaitu orang yang lembut dan bersopan santun, sama ada dari segi tutur kata maupun tingkah laku, tidak kasar dan tidak mudah marah jika berbeza pendapat atau pandangan. Ketiga, qarib, iaitu orang yang memiliki sifat akrab, ramah dan mesra terhadap sesama insan. Selain itu, orang yang qarib juga memiliki wajah yang berseri-seri, sentiasa murah dengan senyuman jika bertemu dan selalu memberi salam. Keempat, sahlin, iaitu orang yang memudahkan dan tidak suka menyusahkan orang ataupun mempersulitkan sesuatu perkara, bahkan selalu membantu menyelesaikan permasalahan orang lain. Ke arah memperkenalkan dana-dana baharu dan mengongsikan ramalan pasaran kepada para pelabur dan pelanggan yang berpotensi, BIBD Securities dan Berhad mengadakan acara pelanggan bersempena pelancaran dana Franklin Templeton baru-baru ini. Acara berlangsung di The Empire Brunei Jerudong. Semasa acara, Ketua Pegawai Pelaburan Sukuk Global dan Hasil Tetap Timur Tengah dan Afrika Utara MINA dalam Pelaburan Franklin Templeton, Mohidin Dino Confrol mengongsikan ramalan pasaran dan pengenalan kepada dana Sukuk Global Franklin. Dana Sukuk Global Franklin menawarkan bayaran dividen secara bulanan dan menyediakan akses kepada pelbagai portfolio keselamatan sukuk yang dikeluarkan oleh kerajaan, entiti-entiti berkaitan kerajaan dan korporat di negara-negara maju dan sedang membangun. Manakala dana Equity Global Syariah Templeton pula merupakan dana pelaburan yang menawarkan pertumbuhan modal jangka panjang dengan akses kepada pelaburan global yang mematuhi syariah. Sementara dana bersama merupakan pelaburan yang membolehkan para pelabur dengan matlamat dan objektif pelaburan yang sama untuk mengumpul wang dalam pelbagai portfolio.
Kemudahan teknologi canggih seperti internet, media sosial dan YouTube dimanfaatkan sebaiknya oleh sebilangan anak muda tempatan untuk menghasilkan video-video menarik yang juga dikenali sebagai content creator. Antara content creator yang semakin mendapat tumpuan ramai, khususnya di YouTube, ialah Awang Hadi Al-Hafiz atau lebih dikenali sebagai Fasting Bro. Ikuti laporannya ikrar berlanjut mengenainya bersama kru Mojo RTB News. Hello guys. Macam intronya ni. Welcome. Aku start buat YouTube Second episode. tahun 2015, April 2015. So that's 5 tahun lah sudah. To promote Brunei actually, to promote dia punya language, identiti kita ni, makanan apa, and to put Brunei on the map lah. Bermula dengan minat dalam bidang penggambaran dan penceritaan komedi ataupun komedi storytelling, Awang Hadi Al-Hafiz mengembangkan bakatnya melalui penerbitan berbagai perisian di YouTube dengan nama Fasting Bro. Antara perisian yang mendapat tumpuan ramai, rancangan realiti bual bicara dalam kereta bersama beberapa selebriti tempatan. Nak meeting aku, kenapa my phone malah bergerak? Recently, I started venturing into more itulah style of other shows lah. So baru-baru ni kami with the help of a lot more with the help of other creators, kami buat satu variety show. It's inspired by Running Man, so it's called Hero. So it is. Dengan kemudahan akses internet, media sosial dan YouTube yang memudahkan penerbit muda ini untuk mengongsikan video terbitannya. Sebagai content creator, Awang Hadi sentiasa memastikan setiap jalan cerita mengetengahkan konsep dan idea baharu sesuai dengan matlamatnya untuk memperkenalkan lagi Brunei di mata dunia. My videos almost all the time ada subtitle Brunei sama English. So maybe from there orang akan belajar bahasa Brunei and also terus ada translation kan. So it's always to put Brunei on the map. We need more people and we need more supporters juga. I mean, kadang-kadang orang lihat konten Brunei yang bagus ni. But trust me, I've seen a lot of content creators di Brunei. Kami punya quality makin tinggi. So give it a chance lah. Kesungguhan content creator tempatan ini perlu dijadikan contoh oleh generasi muda di luar sana. Jangan sekali takut untuk mengetengahkan bakat yang ada dan yakin kepada diri sendiri. Dengan cara itu, mungkin lebih ramai lagi content creator dalam kalangan anak tempatan yang mampu menghasilkan video-video yang kreatif dan berkualiti. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTB. Sempena kempen Bulan Kesedaran Kanser Payudara, Pusat Pakar Pantai Jerudong PJSC menganjurkan beberapa aktiviti pada setiap hari Jumaat. Pagi tadi, ceramah dan perbincangan bertajuk Eating Well with Breast Cancer diadakan di Perkhidmatan Pengesanan Awal dan Pencegahan Kanser PJSC. Ceramah yang disampaikan oleh Puan Yeo Sok Sian, pakar diet undangan antara lain bermatlamat untuk memberi sokongan kepada pesakit-pesakit kanser memandangkan semasa menjalani rawatan kemoterapi mereka boleh mengalami kesan-kesan sampingan terhadap rawatan tersebut seperti kurang selera makan dan hilang deria rasa yang boleh mengakibatkan kelemahan anggota badan. Semasa program ini juga para peserta berpeluang melihat demonstrasi masakan dari Dapur Royal Brunei Catering PJSC. Mereka juga dipelawa untuk mengubah resepi-resepi yang disediakan mengikut selera masing-masing berdasarkan kriteria pemakanan sihat yang telah disediakan oleh pakar pemakanan. Aktiviti seumpamanya dihasrat dapat membantu pesakit-pesakit mengatasi dan membantu membuka selera makan mereka. Kanser payudara merupakan kanser yang paling banyak dihidapi dalam kalangan wanita di negara ini. Jumlah kes baharu yang direkodkan sejak beberapa tahun kebelakangan meningkat sekitar 120 ke 140 kes setiap tahun. Kanser payudara seperti juga kanser lain boleh dipulihkan jika ia dikesan pada peringkat awal
Akan tetapi ramai yang tidak menyedari atau takut untuk membuat pemeriksaan bagi mengesan kanser tersebut di peringkat awal. Perkhidmatan pengesanan awal dan pencegahan kanser di Pusat Pakar Pantai Jerudong PJSC menyediakan perkhidmatan dan rawatan perubatan yang bersesuaian. Unit di bawah Pusat Kanser Brunei ini berharap untuk mampu mengesan kanser di peringkat awal kerana peringkat tersebut mempunyai kadar survival 100%. Alhamdulillah, di negara kita ni, rakyat kita ni sangat beruntung kerana pihak kerajaan telah menyediakan program pemeriksaan kanser, khususnya program pemeriksaan kanser kolorektal, kanser payudara dan juga kanser cervix. Dan kami di Pusat Perkhidmatan Pengesanan Awal Kanser ini berfungsi untuk mendukung hasrat kebawah-duli bagi menyokong program pemeriksaan kanser. Dan juga kami juga ada menyediakan khidmat nasihat mengenai cancer risk assessment dan juga education mengenai cara-cara untuk mengurangkan risiko kanser. Dan kami ada juga menyediakan bagi para wanita yang berminat program untuk melakukan breast cancer screening. Antara usaha yang dilaksanakan oleh Perkhidmatan Pengesanan Awal dan Pencegahan Kanser bagi membantu seseorang dan keluarga semasa menjalani rawatan kanser ialah ceramah dan perbincangan. Aktiviti tersebut adalah untuk berkongsi pengalaman sebagai pesakit kanser dan memberi pendapat mengenai kepentingan aktiviti-aktiviti yang dijalankan di PJSC. Di sini alhamdulillah daripada kami punya meeting ni I have a chance to meet orang survivors and the new patient. We exchange our experience because all this while kami attend saja ke kemari untuk buat treatment and then our appointment kan, but we don't have the chance to discuss apa masalah diorang apa. At least di sini kami ada kena bagi peluang untuk bercakap dengan bis diorang and then bertanya what cancer they have, what treatment they have, macam itu. Penggunaan kertas yang digitarkan semula memberikan impak besar dalam mengurangkan kesan-kesan negatif kepada alam sekitar. Gitar semula memberi perbezaan besar kepada persekitaran, kualiti hidup dan masa depan negara kerana ianya menggalakkan penggunaan sumber dengan sepenuhnya sehingga mengurangkan sisa buangan dan pada masa yang sama mengekalkan sumber semula jadi dan tenaga. Dari sinilah timbul idea Dayang Siti Nur Rashidah binti Haji Karya untuk membuka pusat gitar semula yang dinamakan Enevo Sdn Bhd atau Environmental Evolution yang diusahakannya bersama dua rakan kongsinya yang terletak di Kompleks Perindustrian Serambangun, Tutong. Pusat gitar semula ini ditubuhkan pada 2015 untuk membantu mengatasi masalah sisa buangan dengan menawarkan perkhidmatan yang dapat menyumbang kepada pengurangan sisa sekaligus meningkatkan jangka hayat tempat pembuangan sampah di negara ini. Perniagaan membuka pusat tersebut antara dimuatkan dalam berita ekonomi Ahad ini. Ideanya timbul ketika sedang mengusahakan untuk kreativiti mau merecycle itulah. Dari Damit sudah macam dari mula sekolah mau merecycle, tapi masalahnya dah banyak syarikat-syarikat yang mengambil bahan recycle itu. Dari sanalah datangnya idea tu untuk membuat tisu dari kertas. Buat masa ni produknya satu sahaja iaitu kertas, tisu roll. Dibuat daripada kertas-kertas yang dapat dikitar semula. Persatuan Bola Sepak Amatur Daerah Tutong, TDAFA dan persatuan-persatuan daerah yang lain dihasrat agar dapat sama-sama mengorak langkah dalam memajukan arena bola sepak di negara ini agar ia dapat terus bertahan di masa hadapan. Pengiran Haji Mat Husin bin Pengiran Haji Mat Hassan yang di-Pertua Persatuan Bola Sepak Kebangsaan Negara Brunei Darussalam NFABD menggariskan perkara tersebut semasa perasmian pejabat TDAFA yang baharu pagi tadi di bangunan Haji Abdul Malik dan anak-anak Kampung Petani Tutong. Mudah-mudahan dengan adanya ibu pejabat ini, habis kita akan dapat bergiat dengan lebih rancak lagi.
NFABD dalam rancangan strategiknya yang panjang menjurus kepada wawasan 2035. Memanglah berhasrat untuk mengembang luaskan aktiviti-aktiviti bola sepak dalam negeri supaya Ketani dapat membuahkan bukan saja pentadbir-pentadbir pengurus-pengurus tetapi pemain-pemain dan pasukan-pasukan yang dapat bersaing agar semuanya akan dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Sejak penubuhannya pada tahun 1978, TDAFA telah menganjurkan beberapa kegiatan termasuk Liga Bola Sepak dan skem latihan bagi kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah.